قولي ربي يسر ولا تعسر وتمم بالخير يا فتاح وبك نستعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما والحمد لله رب العالمين. Okey, surah Al-Fajr. Waalaikumsalam Puan Mudrika. Apa khabar Puan Mudrika? Okey. Okey, muka surat 593 ayat 17 ayat 18. Puan Izawani telah baca boleh Puan Izawani? Ayat 15, 16, 17, 18. Boleh Puan Izawani? Panjang sikitlah. Surah Al-Fajr, muka surat 593 tu. Ayat 15, 16, 17, 18. Kita dah terjemah dah, tapi kita ulang kaji sikit. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Maka adapun manusia itu apabila apa yang mengujinya oleh Tuhannya lalu dia memuliakannya dan memberinya nikmat, maka dia berkata, Tuhanku telah memuliakan aku. Dan adapun apabila apa yang dia mengujinya lalu dia menyempitkan ke atasnya rezekinya, lalu dia berkata, Tuhanku telah menghinaku. Sekali-kali tidak, bahkan sebenarnya tidak kamu memuliakan anak-anak yatim. Dan tidak kamu memberi galakan atas memberi makan orang-orang miskin. Okey, terima kasih Puan Izawani. Minggu lepas kita bincang mengenai kesalahfahaman orang musyrikin Mekah. Mereka faham bila duit banyak, harta banyak, Allah muliakan, Allah sayang lebih. Bila tak ada duit, bila miskin, Allah tak suka, Allah hina. Itu kefahaman mereka yang salah. Sebenarnya bila Allah bagi mereka rezeki lebih, bila Allah bagi mereka duit lebih, apa yang Allah nak tengok pada mereka? Apa yang Allah nak mereka buat? Bila Allah bagi kita lah, sebenarnya termasuk sekali. Bila Allah bagi kita rezeki lebih, Allah nak tengok kita muliakan tak anak yatim dengan rezeki yang kita ada tu. Dengan rezeki yang kita ada tu, kita memberi makan orang miskin tak dengan duit yang kita ada tu. Tu Allah nak tengok. Jadi Allah bagi duit lebih pada kita, bukan tanda Allah sayang kita. Allah nak tengok, Allah nak uji. Kan minggu lepas kita bincang, duit banyak pun ujian. Harta banyak pun ujian. Jadi bila duit banyak, harta banyak tu ujian, Allah nak tengok apa? Allah Subhanahu Wa Taala nak tengok kita beri manfaat tak harta tersebut kepada orang lain. Apa tujuan Allah Ta'ala beri kita harta banyak? Tolong baca Puan Nur Zakiyah, surah Zukhruf. Saya cari sekejap. Surah Zukhruf. Bila Allah bagi kita rezeki lebih, ni kita kena tahu. Muka surat 491. 491 ayat 32. 491 ayat 32. Ada Puan Nur Zakiyah? Ya, Ustaz. Cari muka surat ya. Ayat 32 ya. Ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Apakah mereka yang membahagi-bahagikan rahmat Tuhanmu? Kamilah yang menentukan penghidupan mereka dalam kehidupan dunia dan kami telah meninggikan sebahagian daripada mereka ke atas sebahagian yang lain beberapa darjat agar sebahagian mereka dapat memanfaatkan sebahagian yang lain. Dan rahmat Tuhanmu lebih baik daripada apa yang mereka kumpulkan. Terima kasih Puan Nur Zakiyah. Agar sebahagian mereka yang tinggi darjat, yang banyak harta, yang tinggi pangkat dapat memberi manfaat kepada sebahagian yang lain. Itu tujuan dia. Tapi kalau kita kaya tak nak tolong orang miskin, kita kata pandai-pandai usaha sendiri, pandai-pandai cari makan sendiri. Tak, kadang-kadang usaha mereka mungkin lagi banyak pada orang kaya-kaya, tapi rezeki mereka banyak tu je. Maknanya tujuan Allah bagi seseorang tu harta dia lebih, Allah nak tengok dia memberi manfaat tak pada orang lain dengan harta dia yang lebih itu. Maka orang musyrikin yang salah faham dalam ayat kita sekarang ni, mereka rasa Allah bagi duit banyak, Allah sayang mereka. Tak, Allah nak tengok tolong orang tak, bantu orang tak. Maka Allah menempelak mereka dengan ayat kalla. Bahkan bukan macam tu. Kefahaman kamu tu salah. Aku bagi duit banyak supaya kamu muliakan anak yatim.
dengan harta kamu tu. Tapi kamu bukan sekadar tak muliakan anak yatim, kamu menindas anak yatim. Kamu menindas anak-anak yatim. Bahkan di zaman jahiliyah, sebelum Nabi bawa Islam ke tanah Arab, dua golongan yang sangat-sangat ditindas, anak yatim dan wanita. Anak yatim dan wanita. Dua golongan ini memang sangat-sangat ditindas. Jadi turunnya surah An-Nisa di Madinah untuk Allah mengajar Nabi dan semua orang Islam bahawasanya dua golongan ni, anak yatim dan wanita, perlu diberi perhatian lebih, perlu ditunaikan hak-hak mereka dengan cara yang sepatutnya. Contoh, tengok surah An-Nisa. Kalau baca Tuan Haji Ishak boleh? Tuan Haji Ishak. Dalam page pertama surah An-Nisa banyak cerita pasal anak yatim. Antaranya apa? Antaranya ialah ayat mengenai kahwin 2, 3, 4 kan. Ayat mengenai kahwin 2, 3, 4 tu ada kaitan dengan anak yatim. Apa kaitan dengan anak yatim? Orang zaman dulu bila dia jaga anak yatim tu dah besar, dia nak kahwin dengan anak yatim tu, dia tak bagi langsung mas kahwin. Alasan dia apa? Aku dah jaga kamu sejak kecil, makan minum aku tanggung. Jadi tak payah mas kahwin. Sedangkan anak yatim berhak tak dapat mas kahwin. Berhak dapat mas kahwin walaupun dia anak yatim. Okey, telah macam Tuan Haji Ishak, ayat page 77, ayat 2, 3. Dan berikanlah kepada anak-anak yatim yang sudah dewasa harta mereka. Janganlah kamu menukar yang baik dengan yang buruk. Dan janganlah kamu makan harta mereka bersama hartamu. Sungguh, tindakan menukar dan memakan itu adalah dosa yang besar. Dan jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil terhadap hak-hak perempuan yatim, bila mana kamu menikahinya, maka nikahilah perempuan lain yang kamu senangi, 2, 3 atau 4. Tetapi jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil, maka nikahilah seorang saja atau hamba sahaya perempuan yang kamu miliki. Yang demikian itu lebih dekat agar kamu tidak berbuat zalim. Okey, terima kasih Tuan Haji Ishak. Biasa lelaki baca ayat ni, dia nampak yang 2, 3, 4 tu, dia tak nampak kaitan anak yatim sebelum tu. Maksudnya kalau kamu nak kahwin, walaupun isteri pertama, walaupun kamu nak kahwin dengan anak yatim tu, isteri pertama kamu. Dan kamu rasa kamu takkan tunaikan hak dia dengan betul-betul. Sebab apa? Dia anak yatim je, buat lebih kurang tak apa. Kalau dia ada mak ayah, kita buat lebih kurang, nanti mak ayah dia marah kita, susah pula. Tapi dia anak yatim, masalah. Kita sepak terajang dia pun contohlah, bukan suruh macam tu. Dia nak ngadu kat siapa? Jadi kalau kamu rasa tak boleh berlaku adil, baik kahwin dengan orang biasa. Yang kahwin dengan anak yatim. Takut nanti kamu tidak berlaku adil terhadap hak-hak dia. Tu yang Allah tuntukkan kat situ. Kemudian orang jahiliyah dulu, kefahaman mereka apa? Bila abang mereka mati, adik mereka mati, anak-anak pada abang, anak-anak pada adik tak berhak dapat faraid, melainkan anak-anak tu dah besar, pernah pergi berjuang bersama kaum mereka. Baru anak yang pernah pergi berjuang bersama kaum tu berhak dapat faraid. Kalau lah si mati tu anak dia 8 orang dan semua tak sekolah lagi, semua umur 17 ke bawah, pernah pergi perang. Tak pernah pergi perang, jadi tak layak dapat faraid. Itu kat situ dua benda salah. Pertama, rembat atas anak yatim, songlak atas anak yatim. Kedua, memakan harta faraid dengan cara yang sewenang-wenang. Maka sebab tu awal-awal surah Nisa ni, 2 page pertama cerita pasal anak yatim. Orang yang makan harta anak yatim, Allah kata apa? Tengok page 78. Tolong baca dia Puan Rasimah boleh? Puan Rasimah page 78. Sebelah dia ayat yang ke-10. Bismillahirrahmanirrahim. Sesungguhnya orang-orang yang memakan harta anak yatim secara zalim, sebenarnya mereka itu menelan api dalam perutnya dan mereka akan masuk ke dalam api yang menyala-nyala. Terima kasih Puan Rasimah. Siapa makan harta anak yatim, dia telan api masuk dalam perut. Jadi sahabat-sahabat yang sebelum ni, mereka terlibat lah. Maksud terlibat tu sebelum Islam datang, mereka pun sama-sama macam orang lain jugalah. Rembat harta anak yatim, tak bagi pada yang sepatutnya. Sebab kefahaman jahiliah macam tu. Bila turun ayat ni, maka sahabat-sahabat yang kuat iman, yang takut akhirat, mereka kalau boleh tak nak terlibat langsung dengan anak yatim. Kenapa tak nak terlibat langsung? Takut termakan hak mereka, terambil hak mereka. Ulama-ulama pondok dulu, ustaz-ustaz pondok dulu, bila ada kematian, dia pergilah buat tahlil, doa selamat, dia pergi, tak ada masalah. Tapi bila jemput makan, dia tanya dulu, si mati ni ada anak kecil? Ada 2-3 orang. Dia tak apalah, saya balik dululah, saya tak makan.
Kalau ada anak kecil, maksudnya tak balik lagi lah anak dia. Dia tak makan. Tapi kalau dia kata, Asyik mati ni tak ada, anak-anak semua dah besar, kerja kahwin semua dah. Dia panggil salah seorang anak. Dia tanya anak dia tu lah, duit belanja makan ni duit siapa? Duit belanja makan ni duit siapa? Oh, duit bank ayah lah. Dia balik. Tapi kalau anak dia kata, duit belanja ni semua duit saya. Harta faraid ayah belum dibagi-bagi, tapi saya keluarkan duit saya untuk buat kenduri tahlil. Oh, dia makan. Dan kalaulah ada anak kecil, terus balik. Kerana apa? Ditakuti, dikhawatiri. Walau tak wajib pun kita tanya. Wajib tak kita tanya? Tak wajib pun. Kau ajak kenduri tahlil doa selamat. Tak payah tanya. Dia ajak makan-makan je. Kalau tuan rumah tu guna duit si mati sedangkan anak yatim ada lagi, contohlah. Kita tak kena tanggungjawab, dia kena tanggungjawab. Tapi nak jaga. Kerana apa? Makan harta anak yatim ni berat. Dosa dia. Okay, antara 7 dosa besar, Nabi sebut, riwayat Abu Hurairah, asyirku, syirik, wasihru, sihir, wa qatlun nafsin lati haramallahu illa bilhaq, bunuh jiwa yang tak sepatutnya dibunuh, wa aklu riba, makan riba, wa aklu malil yatim, makan harta anak yatim, dosa besar. Jadi sahabat bila dengar ayat ni, kalau boleh tak nak jaga langsung. Waktu mereka tanya Nabi, ayat ni surah An-Nisa ni, okay, surah An-Nisa ni surah yang turun di Madinah. Surah yang turun di Madinah. Kerana masa awal kat Mekah tak sesuai lagi nak turun hukum hakam banyak, sebab suasana orang Islam kat Mekah masa tu kena tindas. Tak boleh nak buat undang-undang lah. Syariah tak boleh nak buat. Bila sampai Madinah ada syariah dia. Maka Allah turunkan ayat mengenai anak yatim tadi. Jadi sahabat tanya Nabi dalam surah Baqarah. Sahabat tanya, ya Rasulullah, anak yatim ni bagus jaga ke bagus tak jaga? Sebab kalau jaga anak yatim, takut terambil hak mereka. Pertama, kalau anak yatim tu kaya, memang ada unsur sesuatu daripada harta anak yatim. Ataupun anak yatim tu anak yatim miskin, tak ada mak ayah tak kaya, tapi ada orang bagi sumbangan pada anak yatim. Kita jaga anak yatim, orang bagi sumbangan pada anak yatim, bagi kat kita lah. Takut-takut dalam menguruskan harta anak yatim tu, kita terambil RM1, RM2 macam mana. Puan Mudrikah telah baca muka surat 35, ayat atas sekali. Muka surat 35 ayat atas sekali. Boleh Puan Mudrikah? Puan Mudrikah binti Tahir ada? Tadi sakit perut ke? Oh ya ke? Dia sakit perut Kata tak boleh baca tadi. Oh, perut meragam. Sorry, saya baru baca. Minta maaf banyaklah Puan Mudrikah tak baca pula. Sorry. Okey, Dr. Aziza tak baca boleh Dr. Aziza? Muka surat 35 ayat 220 tu. Ayat 220. Ayat atas sekali. Boleh. Auzubillahi minasyaitanirrajim. Mengenai urusan-urusan kamu di dunia dan di akhirat, dan mereka bertanya lagi kepadamu, yakni wahai Muhammad, mengenai masalah anak-anak yatim. Katakanlah, memperbaiki keadaan anak-anak yatim itu amatlah baiknya. Dan jika kamu bercampur gaul dengan mereka, yakni maka tidak ada salahnya, kerana mereka itu ialah saudara-saudara kamu yang seugama. Dan Allah mengetahui akan orang yang merosakkan harta benda mereka daripada orang yang hendak memperbaikinya. Dan jika Allah menghendaki, tentulah ia memberatkan kamu, yakni dengan mengharamkan bercampur gaul dengan mereka. Sesungguhnya Allah Maha berkuasa lagi Maha bijaksana. Okey, terima kasih Dr. Aziza. Tak salah terjemah tu, tapi bercampur gaul tak jadi isu. Tak ada masalah pun kita nak kawan dengan anak yatim. Kat sini maksudnya mencampurkan harta kamu dengan harta mereka, tu maksud dia. Bukan bercampur gaul kawan dengan dia, tak ada masalah. Kat sini betul terjemah, mix your affairs with theirs. Betul terjemah. And if you mix your affairs with theirs. Maksudnya campur harta kamu dengan harta mereka, tu jadi isu dia. Kalau nak kawan saja tak ada masalah. Nak gaul tak ada masalah. Mau kafir tak ada masalah nak gaul. Ni campur harta dia, harta kita dengan harta anak yatim yang kita jaga. Boleh ke tak? Boleh, dengan syarat kita bukan nak mengambil manfaat daripada harta mereka. Kita campur harta kita dengan harta mereka agak mudah. Masak sekali, masak sama-sama. Kalau tidak, dah kena buat 2 dapur, 2 kali masak. Kenapa? Minyak untuk anak yatim lain. Minyak masak untuk kita, watak family kita lain.
tepung gandum untuk roti kan makan family kita lain, tepung gandum untuk makan roti dengan anak yatim lain. Kan susah. Kita nak jaga harta anak yatim tapi kena masak 2 kali. Kan pening kepala, baik tak payah jaga. Maka Allah kata boleh kamu campur atau kamu kata dia masak sekali, pakai minyak yang sama, pakai tepung yang sama. Tapi janganlah asingkan pula anak kamu makan yang sedap-sedap, anak dia makan yang tak sedap. Jangan anak yatim makan tak sedap. Mana boleh macam tu. Okey. Jadi Allah kata jaga anak yatim lagi bagus pada tak jaga. Jadi Islam datang memberi rangsangan pada umat dia agar mengambil berat hak anak yatim. Agar sungguh-sungguh mengambil berat hak-hak anak yatim. Jadi orang yang tak ambil berat anak yatim adalah orang yang mendustakan akhirat. Surah Al-Ma'un, ara'aita alladhi yukadzibu bid-din fadzalika alladhi yad'ul yatim. Adakah kau tak tengok orang mendustakan agama itu orang yang mengherdik anak-anak yatim, mensia-siakan anak-anak yatim. Jadi orang Islam sepatutnya kena ada satu jabatan, ada satu pihak yang bertanggungjawab menguruskan anak-anak yatim. Kalau tak, semua orang Islam berdosa. Semua orang Islam fikir apa? Saya tak nak terlibat dengan anak yatim, takut terambil hak mereka. Kalau seorang dua fikir macam tu tak apa. Kalau semua orang Islam fikir macam tu, apa jadi pada anak yatim? Yang miskin memang kebuluran. Yang kaya-kaya, anak yatim yang kaya-kaya, maksudnya arwah ayah dia dulu kaya, arwah mak dia dulu kaya. Harta ayah, mak ayah dia 3 bulan je, selesai dia habiskan. Dah budak-budak, bukan pandai nak menguruskan harta. Sebab tu kalau kita jaga anak yatim, dalam surah Nisa tadi, kita kena uji dulu. Tengok, dia pandai tak menguruskan harta. Bagi 50, tengok berapa lama habis. Sehari habis. Tak sesuai ni. Dia tak sesuai ni. Lagi kalau bagi semua harta ayah dia kat dia, 3 minggu settle tu, habis tu duit ayah dia, tak boleh. Jadi, orang Islam kena jaga anak yatim. Dan kelebihan. Apa kelebihan yang Nabi SAW janji untuk orang jaga anak yatim? Dalam sebuah hadis, tak tanya, kalau kata bapak dia kena penjara ke apa ke, is that considered as anak yatim tak? Sebab dia memang tak ada pendapatan lain. tak. Apa definisi anak yatim? Tak. Nabi sebut dalam sebuah hadis. Dalam sebuah hadis Nabi SAW bersabda, Nabi kata, la yujma ba'dal ihtilam. Tidak ada takrif definisi anak yatim, man mata abuhu wa huwa saghirun lam yablughul hilma. Orang yang mati ayah dia dan dia kecil lagi, belum sampai tahap baligh. Mati, syarat dia mati. Masuk penjara tak jadi anak yatim. Ayah dia masuk penjara tak jadi anak yatim. Boleh jadi ayah dia masuk penjara tapi duit banyak lagi, contoh. Okey. Boleh jadi ayah dia masuk penjara tapi ya, kita kena tolong lah. Kita kena tolong lah orang tu. Kalau ayah dia masuk penjara, tak ada orang ambil tahu anak dia, kita kena tolong. Tapi tak sama macam tolong anak yatim. Tak sama macam tolong anak yatim. Tak boleh consider anak yatim lah. Dia kalau bahasa Arab, kalau kematian ayah dipanggil yatim. Kalau kematian ayah ibu, bahasa Arab dipanggil latim. Lam, ta, ya, mim dipanggil latim. Ni ejaan dia. Lam, ta, ya, mim dipanggil latim. Latim. Latim ni man faqada kullal walidain, orang yang tak ada dua-dua. Mak tak ada, ayah tak ada. Latim. Kita Melayu panggil yatim piatu. Adapun yatim, dia adalah seorang yang kematian ayahnya. Mak ada lagi. Mak ada lagi. Maka dia panggil yatim. Okey. Jadi orang yang jaga anak yatim, orang yang ambil berat, orang yang sanggup mengambil tanggungjawab menjaga anak yatim. Nabi SAW bersabda daripada Abdullah bin Mubarak, daripada Abu Hurairah, Nabi kata, khairu baitin fil muslimin baitun fihi yatim. Rumah yang terbaik dalam kalangan rumah orang-orang Islam adalah rumah yang dalamnya ada anak yatim. Yuhsanu ilaih, dan dilakukan kebaikan sebaiknya pada anak yatim tersebut. Wa syarru baitin fil muslimin baitun fihi yatimun yusa'u ilaih. Rumah yang paling teruk, rumah yang paling dahsyat, rumah yang paling keji di kalangan rumah orang-orang Islam adalah rumah yang dalamnya ada anak yatim, tapi anak yatim diperlakukan dengan kelakuan yang sangat tak baik. Termasuklah ayah tiri. Ayah tiri, dia bully anak yatim tu, dia dera anak yatim tu, dia pun termasuk juga. Summa qala bi usbu'aihi. Kemudian Nabi SAW bersabda sambil mengangkat 2 jari dia. Ana wa kafilul yatim kahataini fil jannah. Aku
Dan orang yang jaga anak yatim macam ni dalam syurga, rapat dengan Nabi SAW. Okeylah, kita mungkin tak mampu nak jaga anak yatim. Kita urusan kerja, anak sendiri pun tak ada anak uruskan. Suami isteri kerja, anak sendiri pun tak ada anak uruskan. Betul kan? Jadi urus anak yatim pun anak sendiri, 2-3 orang pun tak ada. Tak sekolah, anak sekolah, gogang tak ada. Maka kita boleh memberi bantuan pada pihak-pihak sekolah-sekolah anak yatim, rumah-rumah anak yatim, agar urusan mereka dipermudahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Bahkan kita kenal mana-mana anak yatim, kita pergi menunjukkan belayan kasih sayang pun Allah bagi pahala banyak. Kita tak ada duit nak bagi anak yatim sebab duit kita cukup-cukup je contoh. Tapi kita pergi tanya khabar, pergi berborak, berbicara. Pada Abu Umamah radhiyallahu anhu, Nabi SAW bersabda, Nabi kata, hadis ini riwayat Imam Ahmad. Man masaha ra'sa yatimin, siapa yang usap kepala anak yatim, lam yamsahu illa lillah, tidaklah dia mengusapnya melainkan semata-mata kerana Allah, simpati, kesian. Kana lahu bi kulli sya'ratin marat alaihi yaduhu hasanat. Setiap rambut yang kena tangan dia masa dia usap kepala anak yatim tu satu kebaikan. Satu rambut satu kebaikan. Wa man ahsana ila yatimatin aw yatimin indahu kuntu ana wa fil jannah kahataini. Siapa yang buat baik pada anak yatim perempuan atau anak yatim lelaki yang ada di sisi dia, maka aku akan menjadi bersama dia dalam syurga macam ini. Wa qarrana baina usbu'aihi as-sababah wal wusta. Nabi SAW mendekatkan dua jarinya, iaitu jari sababah, ni sababah bahasa Arab, dan wusta, dua jari. Banyak besar tak orang jaga anak yatim? Besar. Tapi walaupun ganjarannya besar, ancamannya besar. Ancaman tu bila? Ancaman tu bila ada unsur songlak-songlak pula. Bukan tak boleh ambil harta anak yatim. Boleh ambil. Boleh ambil. Tapi sekadar yang sepatutnya. Sekadar yang sepatutnya. Jadi kalau orang kaya, bagus tak payah ambil. Okey. Pertama, bab anak yatim. Kedua, orang miskin. Orang miskin. Allah kata, orang-orang yang kaya ni, sepatutnya mereka beri makan orang miskin. Dan kalaulah dia kaya, dia tak mampu beri makan semua orang miskin. Yalah, mungkin seorang tu dia kaya. Tapi orang miskin kat kampung dia 500 orang. Takkan dia nak bagi makan semua 500 orang hari-hari? Maka sepatutnya orang kaya ni, dia kena berbicara pada kawan-kawan dia yang lain yang kaya macam dia untuk menggalakkan makan orang miskin. Apa maksud Allah sebut galakkan? Yahuddu tu. Orang betul dia urge. U-R-G-E. Urge. Okay? Urge ni apa? Bahasa Melayu nak terjemah sesuai. Urge, U-R-G-E. Apa nak terjemah Melayu sesuai? Memberi rangsangan, memberi galakan. Boleh kot? Boleh kan? Menggesa. 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 Bolehlah menggesa. Okey, lagi sesuai menggesa. Okey, tolong baca dia boleh? Puan Noraliza. Tolong baca boleh Puan Noraliza. Surah An-Ni, surah Ara'aital ladzi, Al-Ma'un, surah Al-Ma'un ni. Tak muka surat berapa Ustaz? 602. Kat sini push. Tadi terjemah urge, kat sini push. Ayat berapa? 123. Al-Ma'un 123. Bismillahirrahmanirrahim. Tahukah engkau akan orang yang mendustakan agama meliputi hari pembalasan? 2. Orang itu ialah yang menindas serta berlaku zalim kepada anak yatim. 3. Dan ia tidak menggalakkan untuk memberi makanan yang berhak diterima oleh orang miskin. Okey, terima kasih Puan Noraliza. Apa maksud ayat ni? Mereka tidak push, tidak menggalakkan, tidak urge orang lain untuk beri makan orang miskin. Pertama, kita kalau ada rezeki lebih, kita kena beri makan orang miskin. Kedua, kita tak mampu nak tanggung semua orang miskin. Walaupun kita ada rezeki lebih, betul kan? Kita bukannya Baitul Mal. Maka kita boleh berbicara. Contoh, kat kampung kita ada orang miskin. Kita boleh beritahu Tok Imam, ada orang kampung kita ni, masalah ni, dah 2 hari datang orang saya minta beras, pinjam beras. Saya bagi je lah, tak minta pinjam. Dia bagus kalau Tok Imam iklankan senyap-senyap kat Majlis Surau pada orang-orang yang Tok Imam rasa ada rezeki lebih untuk bagi sumbangan pada dia, boleh juga.
Jadi kita urge, kita memberi rangsangan, kita memberi galakan pada orang lain supaya tolong orang miskin. Kenapa Allah cakap macam ni? Sebab orang zaman dulu, orang jahiliyah zaman Nabi, mereka dah lah kedekut. Mereka hasut orang yang pun kedekut juga. Mereka ni dah lah kedekut, tak nak bagi tolong, tak nak bagi makan orang miskin. Mereka juga dipanggil apa? Kapitalis. Yang kaya makin kaya, miskin makin miskin. Kenapa nak tolong dia? Kita usaha duit kita sendiri, kita usaha penak lalah kita sendiri, kenapa nak tolong dia? Jadi mereka ni dah lah tak nak bantu orang. Dan mereka hasut orang lain supaya jangan bantu geng-geng miskin. Tak payah bagi, biar dia usaha sendiri. Ni maksud ayat ni. Jadi Allah suruh kita, pertama, kita dapat bantu dengan duit kita. Kedua, kita kena galakkan orang lain pun bantu orang miskin. Melainkan kita mampu bantu semua orang miskin, tak apa, silakan. Jadi bila ramai orang Islam bantu orang miskin, selain zakat lah kan, selain zakat memang dah wajib dah, selain zakat, sedekah, derma, sumbangan, maka berapa ramai orang Islam yang nasibnya terbela. Pengarang tafsir pedoman dia kata apa? Yakinlah, siapa saja memerintah, sehebat mana pun negara tu, tetap tak boleh membasmi kemiskinan. Panggillah siapa saja memerintah, pilihlah orang mana pun jadi Perdana Menteri, pilihlah parti mana pun jadi Perdana Menteri, pilihlah ulama mana pun jadi Perdana Menteri sesebuah negara, mesti ada orang miskin. Allah mesti buat ada orang miskin kat negara tersebut, walaupun negara tu negara terkaya. Apa sebab dia? Allah nak uji orang kaya kat negara tu. Allah nak uji orang kaya kat tempat tu. Dia ambil berat tak tentang orang miskin kat tempat dia. Jadi kalau Allah buat semua kaya, kat tempat tu, kat kawasan tu, kawasan kampung tu, di mana ujian untuk orang kaya ni? Di mana ujian untuk orang-orang yang kaya ni? Okey, baik. Tu ayat minggu lepas. Saya dengar ni ceramah Ustaz Fawaz Fazil lah. Dia kata, pada bernama dulu, kefahaman mereka macam tu. Yang kaya lagi kaya, yang miskin lagi miskin. Mereka berpendapat, kenapa kita nak kena tolong orang miskin? Biar dia orang usaha sendirilah. Sedangkan kita orang Islam, kita kena tolong orang miskin. Kita kena tolong orang miskin. Sebab apa? Allah bagi kita duit lebih. Allah nak tengok usaha kita. Allah nak tengok jasa kita memberi pertolongan kepada orang-orang miskin. Okey, baik. Ayat 19, muka surat 593 ayat 19. Jadi 17, 18 kita dah terjemah dah. Sekarang kita nak terjemah ayat 19 pula. Wa dan takuluna, kamu memakan. Apa terjemah consume? Takuluna, kamu memakan. At-turas, harta pusaka. Inheritance. At-turas, harta pusaka. Okay. Aklan dengan memakan, lama kesemuanya. Kamu memakan harta pusaka dengan memakan kesemuanya. Tolong terjemahkan dia, Puan Rosimah, terjemahkan balik Puan Rosimah. Bismillahirrahmanirrahim. Sedangkan kamu memakan harta pusaka dengan cara mencampur adukkan yang halal dan yang haram. Mencampur adukkan. Yes. Aklan tu, orang putih terjemah apa? Devouring. Devouring all together. Memang kamu ada hak terhadap si mati. Oleh kerana kamu family si mati. Tapi anak si mati, isteri si mati kamu tak bagi. Kamu mungkin ada hak lah, kamu 1/2 ke 1/3 ke 1/8 ke, sebelum turaiat faraid secara detail. Ahli keluarga, sebelum turaiat faraid secara detail, ahli keluarga memang dapat ambil faraid. Cuma bila Islam datang, ada kalanya adik-beradik layak dapat, ada kalanya adik-beradik tak layak dapat. Bila Islam datang kan. Tapi sebelum Islam datang, kamu ni anak yatim memang tak ada langsung hak dia, kecuali anak yatim tu dah pernah pergi perang baru dapat. Bahkan zaman dulu, isteri kepada si mati, mereka anggap sebagai barang. Apa maksud anggap sebagai barang? Sebab isteri pada si mati tak layak dapat faraid. Dah lah tak layak dapat faraid. Kalaulah ada abang kepada arwah, adik lelaki pada arwah nak kahwin dengan kakak ipar dia ataupun adik ipar dia lah. Maksudnya isteri kepada abang dia atau adik dia yang mati tu, kahwin free. A, B, C adik-beradik. B ni meninggal dunia.
Jadi isteri kepada si B ni, balu kita panggil ni, kalau A nak kahwin dengan dia, boleh kahwin, free. C nak kahwin dengan dia, boleh kahwin, free. Tak payah bayar mahar kahwin. Sebab apa? Arwah abang aku dulu dah bagi mahar kahwin kat kau. Kenapa kau nak bagi mahar kahwin lagi? Tu dibuat pada perempuan macam tu. Dan katakanlah dua-dua ni tak nak kahwin dengan adik ipar mereka ni. Dua-dua ni tak nak kahwin dengan bekas isteri CB ni. Balu CB sebab mungkin tak minat dan sebagainya. Balu kepada arwah ni, lepas habis iddah nanti kalau nak kahwin dengan mana-mana lelaki lain, boleh. Tapi mas kahwin yang arwah abang aku bagi kat kau dulu, pulang balik kat aku. Pulang balik kat adik-adik si arwah. Macam tu sekali mereka buat pada harta pewarisan. Tengok muka surat 80. Muka surat 80. Tolong baca dia. Puan Salmah tolong baca boleh? Puan Salmah Kasim tolong baca muka surat 80. Ayat bawah sekali. Ayat bawah sekali. Ayat 18 ke macam tu lah lebih kurang. Okey, siap. Surah An-Nisa. 19 ya Ustaz. 19. Ya, 19. Bismillahirrahmanirrahim. Wahai orang-orang yang beriman, tidak halal bagimu mewarisi perempuan dengan jalan paksa. Dan janganlah kamu menyusahkan mereka kerana hendak mengambil kembali sebahagian daripada apa yang telah kamu berikan kepadanya. Kecuali apabila mereka melakukan perbuatan keji yang nyata. Dan bergaullah dengan mereka menurut cara yang patut. Jika kamu tidak menyukai mereka, maka bersabarlah. Kerana boleh jadi kamu tidak menyukai sesuatu padahal Allah menjadikan kebaikan yang banyak padanya. Yang part terakhir tu kita panggil blessing in disguise. Mungkin nampak ada kekurangan, tapi sebalik kekurangan tu banyak kebaikan. Okay, tak apa, tu bukan poin kita malam ni. Poin kita ni, wahai orang beriman, jangan kamu mewariskan wanita-wanita secara paksa. Tadilah saya cerita tadi. Jadi sebelum Islam datang, wanita-wanita ni jadi macam barang. Macam barang maksudnya harta waris. Harta faraid termasuk isteri pada arwah. Kalau nak kahwin, tak payah bayar mas kahwin. Kalau tak nak kahwin, biar dia kahwin dengan orang lain. Tapi mas kahwin yang abang aku bagi dulu, kena bayar balik. Dan Allah kata pada orang Islam lah, bila turunnya surah Nisa, Allah kata lelaki dengan wanita mesti kena dapat faraid. Lelaki dengan wanita mesti kena dapat faraid. Maksudnya apa? Adik-beradik si mati kena dapat, isteri si mati mesti kena dapat. Tolong baca dia. Puan Amirah, tolong baca Puan Amirah. Muka surat 78, ayat atas sekali. 78 ayat atas sekali. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bagi lelaki ada bahagian daripada harta peninggalan kedua orang tua dan kerabatnya. Dan bagi perempuan juga ada bahagian daripada harta peninggalan kedua orang tua dan kerabatnya. Sedikit atau banyak mengikut bahagian yang telah ditetapkan. Okey, terima kasih Puan Amirah. Kenapa Allah sebut macam ni? Sebab zaman dulu anak-anak yatim tak dapat, isteri tak dapat. Adik-beradik perempuan ni tengok. Adik-beradik si mati tengok. Kalau harta si mati banyak, adik perempuan ada bahagian. Kalau harta si mati tak banyak, minta maaf lah, adik-beradik lelaki je dapat. Adik perempuan minta maaf tak dapat. Islam datang, Islam kata tak, sikit ke banyak ke mesti kena ada bahagian. Yang dapat bahagian mesti dapat bahagian. Tak mungkin dalam bab faraid adik-beradik lelaki je dapat, adik-beradik perempuan tak dapat langsung. Tak mungkin. Kalau sikit-sikit, lelaki dapat sikit, perempuan dapat lagi sikit. Mana dia tak dapat langsung? Ada 4, bila berlaku kematian, 4 orang wajib dapat. Anak si mati, pasangan si mati, mak ayah kepada si mati. Tak boleh 4 orang ni tak dapat. Orang lain, kalau 4 orang ni tak ada, salah satunya tak ada, barulah pergi pada orang lain, pergi pada orang lain. Tapi kalau 4 orang ni ada, 4 orang ni lah orang yang layak dapat. Mesti nombor 1 sekali kena dapat. Isteri, mak ayah, anak. Kalau tak ada, barulah pergi pada orang lain. Islam datang, laki ke, perempuan ke, ada bahagian masing-masing.
Tapi bila turun ayat ni, orang musyrikin amalkan tak? Tak. Yang halal, yang haram, semua dia makan. Semua dia rasa dia punya. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, dalam bab faraid ni kena hati-hatilah. Ada seorang sahabat saya kerja kat Jais. Okey. Jadi kat Jais ni ada bahagian faraid, ada bahagian pewarisan. Adalah orang datang marah-marah, dia tanya, faraid ni siapa yang reka? Siapa yang mulakan? Soalan dia tanya, ni faraid ni siapa yang mulakan sebenarnya? Siapa yang ulama mana yang reka sebenarnya? Jadi ada orang, kalau kita kata apa, malu bertanya sesat jalan kan, dia tak malu bertanya. Tapi pertanyaan dia tu menunjukkan yang dia ni sangat-sangat teruklah pengetahuan tentang agama. Sedangkan faraid ni mana ada ulama reka? Faraid ni mana ada imam-imam muhadis ini reka? Allah turunkan Quran, ayat faraid. Dalam Quran ada ayat faraid. Ada 3 ayat besar tentang faraid. Okey, ada 3 ayat besar tentang faraid. Mana ada orang reka-reka? Dan bab faraid ni tuan-tuan dan puan-puan kena hati-hati. Kena hati-hati maksudnya apa? Takut terambil hak orang lain. Boleh tak kalau nak bagi sama rata? Boleh. Dengan syarat semua yang berhak dapat setuju untuk bagi sama rata. Kalaulah ada salah seorang adik-beradik tak setuju nak bagi sama rata, kita 8 beradik semua dah setuju nak bagi sama rata, tapi salah seorang tak setuju, dia kata tak nak, dia nak bahagian dia juga, maka wajib kena bagi bahagian dia. Tak boleh kata apalah dia ni tamak lah pun. Haram cakap dia tamak, haram cakap dia cinta dunia, haram cakap dia apa lagi. Hak dia. Kita semua 7 beradik setuju nak bagi sama rata. Harta arwah ayah, arwah mak, contohlah. Kita ahli waris. Seorang tak setuju, seorang adik kita tak setuju. Dia nak hak dia ikut faraid. Maka wajib kena bagi hak dia ikut faraid. Tak boleh kata kat dia, oh cinta dunia. Tak boleh kata kat dia tamak lah. Tak, hak dia memang wajib kena bagi kat dia. Walaupun masa dia hidup dulu, dia adik-beradik yang paling kurang tolong mak. Masa dia hidup dulu, masa mak sakit, dia ni balik raya puasa, raya haji dia. Sekali pun tak pernah basuh air besar ataupun air kecil masa mak sakit terlantar. Contoh. Walaupun macam tu perangai dia, tetap dia dapat faraid. Walaupun mak dia wasiatkan, nanti kalau aku mati nanti tak payah bagi langsung duit kat dia. Tak pernah datang sekali pun cuci najis aku, mandikan aku. Tetap tak boleh, tetap dia dapat juga bahagian faraid dia. Jadi apa-apa bab faraid ni kena rujuk ahlinya lah. Okey, kena rujuk ahlinya. Okey, baik. Orang yang diambil awal-awal harta faraid dengan sangkaan dia, aku ada hak. Orang yang ambil hak dia sebelum masa pembahagian, orang tu dipanggil khianat. Walaupun dia kata aku ada hak, aku anak si mati, memang awak ada hak. Tapi mengambil hak sebelum pembahagian adalah satu perbuatan khianat. Jadi hati-hati. Walaupun tisu kat rumah arwah ayah, ambil tisu, ambil 2-3 helai, buang tak cicak dekat seat kereta, itu pun kena faraidkan. Jangan katalah tisu je pun, siapa nak kira? Tak, tisu pun kena faraidkan. Hati-hati. Okey, baik. Seterusnya. Jadi orang yang paling untung siapa sekarang tahu? Orang yang meninggal harta tak ada. Anak-anak tak ada kelahi sangat, tak ada berebut sangat. Untunglah, untung dari sudut anak-anak tak kelahi, tak berebut. Tapi ingat jangan semua orang fikir macam tu pula. Kerana masa Sa'ad bin Waqqas nak meninggal dunia, dia katakan, Nabi ya Rasulullah, saya ada harta, boleh tak saya wasiatkan semua harta saya pada orang Islam, pada orang miskin sebelum saya mati? Dia kata mana boleh, banyak sangat tu. Kalau separuh harta dia nak wasiat pada orang Islam lah, kegunaan orang muslimin yang lain. Dia kata banyak tu. Kalau 1/3, maksudnya harta dia 1/3 dia nak bagi pada orang Islam. Balance 2/3 tu baru faraid untuk anak-anak dia. Maka Nabi kata 1/3 boleh, tapi 1/3 tu masih lagi banyak. 1/3 boleh, tapi 1/3 masih lagi banyak. Nabi kata apa dia? Innaka intazara warasataka aghniya'a khairum min antazarahun alatan yatakaffafunan nas. Nabi cakap pada Sa'ad bin Waqqas, Nabi kata, engkau meninggalkan anak-anak engkau, kau mati nanti, kau meninggalkan anak-anak engkau dalam keadaan mereka kaya, berharta, adalah lebih baik daripada kau meninggalkan mereka dalam keadaan mereka miskin, meminta-minta dengan orang ramai.
meminta-minta dengan orang ramai. Jadi kalau ni sekadar kalau anak-anak kita dah berkerjaya, anak-anak kita dah besar, anak-anak kita dah ada kerja masing-masing, tak apalah kita nak sedekah banyak. Sedekah banyak-banyak, orang tu banyak sedekah tahfiz, sedekah anak yatim, sedekah buat masjid luar negara. Tak apalah, anak kita dah ada kerjaya masing-masing, boleh survive insya-Allah, tak ada masalah, tak perlu minta-minta, tak apa. Tapi kalau anak kita kecil-kecil lagi, masing-masing belajar lagi, jangan buat cerdik, sedekah je semua, nanti Allah Ta'ala ganti balik. Jangan buat macam. Nabi pesan, tinggalkan harta pada anak-anak lebih baik daripada meninggalkan anak-anak dalam keadaan tak ada berharta. Kesian arwah isteri, kena beratur jabat zakat, kena isi macam-macam orang kat Baitul Mal, kena isi macam-macam orang kat jabat zakat. Kesian. Okey, baik. Jadi orang-orang kafir zaman dulu, mereka makan harta anak yatim dengan memakan yang bercampur aduk. Yang halal mereka ambil, yang haram pun mereka ambil. Bila yang halal mereka ambil, yang haram mereka ambil, automatik dia jadi semua haram. Automatik jadi semua haram. Macam mana automatik jadi semua haram? Okey. Kita nak buat kek. Kita nak buat kek, betul kan? Kita nak buat kek. Masa buat kek, kita perlukan air, perlukan tepung, perlukan gula, perlukan garam. Di air, tepung, garam, semua kita beli daripada sumber yang halal. Tapi gula tu, gula milik si mati yang kita ambil sebelum pembahagian harta pusaka. Kita membuat kek. Maka kek tu bila siap, bila dah siap, macam mana kita nak bagikan? Okay, part ni halal, part ni haram. Part ni aku tak boleh ambil ni. Part ni part faraid. Yang lain tu aku punya. Mana boleh? Bila dah bercampur yang halal dengan yang haram, maka semua akan jadi yang haram. Semuanya akan jadi haram. Sebab tu, kena jaga awal-awal agar tidak campur adukkan langsung. Agar tidak mengambil langsung yang haram. Supaya tidak bercampur harta kita dengan yang halal juga dengan yang haram. Okay, ayat 20. Wah dan tuhibbuna, kamu mencintai. Tuhibbuna, kamu mencintai. Al-mal, harta. Hubban, dengan kecintaan. Hubban, dengan kecintaan. Jamma, yang melampau-lampau. Jamma, yang melampau-lampau. Tolong terjemahkan dia. Saya rasa semua dah terjemah. Wan Izawani, terjemahkan Puan Izawani. Bismillahirrahmanirrahim. Dan kamu mencintai harta dengan kecintaan yang melampau-lampau. Okey, baik. Terima kasih Puan Izawani. Jadi Allah Ta'ala sebut 4 sifat mereka daripada yang sangat teruk, kurang sikit teruk, kurang lagi tahap teruk, dan yang paling rendah tahap teruk. Semua teruk ni. Semua teruk ni, 4 ni. Tapi yang paling teruk sekali tak tolong anak yatim. Anak yatim dia mampu usaha apa? Anak umur 7-8 tahun mampu usaha apa? Boleh nak suruh kerja CVI, nak suruh kerja pasar raya, mana boleh. Jadi anak yatim lah yang paling patut orang miskin kena, orang Islam kena ambil perhatian. Sebab tu dalam banyak-banyak ayat, Allah akan sebut anak yatim dulu baru orang miskin. Anak yatim dulu baru orang miskin. Banyak ayat. Kerana apa? Orang miskin, walaupun dia miskin, tapi dia masih ada kemampuan untuk usaha. Dia dah besar umur 30. Dia miskin. Dia dah kerja. Gaji dia habis. Tapi masih tak cukup makan anak isteri dia. Dia masih lagi berkemampuan untuk usaha dia malam hari, tambah masa lebih. Walaupun dia miskin, dia masih ada kemampuan untuk berusaha. Dia tak malu minta jabat zakat, dia tak malu minta ramai tumbal. Dia dah dewasa. Budak-budak kecil, budak 6 tahun, 7 tahun tak balik lagi. Takkan nak suruh budak tu pandai-pandai lah beratur jabat zakat. Mana boleh. Sebab tu Allah sebut 4 ni, tahap yang paling teruk tak jaga anak yatim, kedua teruk tak bagi makan orang miskin, ketiga teruk harta pusaka makan yang halal yang haram. Sebab apa? Sebab harta anak yatim, harta pusaka ni bukan selalu orang kafir makan. Masa ada kematian je lah. Bila berlaku kematian, terlibatlah dia dengan ambil harta haram. Tapi bila tak berlaku kematian, mereka tak terlibatlah dalam makan harta pusaka secara bercampur aduk. Okey, saya nak beritahu tadi, antara anak yatim dan orang miskin, afdal bagi pada anak yatim. Antara anak yatim dan orang miskin, lebih afdal kita memberi bantuan, sumbangan, sedekah, apa lagi, pada anak yatim berbanding dengan orang miskin.
Tolong baca Puan Nur Zakiyah. Muka surat 27. 27 ayat atas sekali. Tapi ingat, sebelum anak yatim, lagi afdal kita bantu saudara mara kita yang susah walaupun bukan anak yatim. Itu lagi afdal. Page 27 ayat atas sekali, Puan Nur Zakiyah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kebaikan itu bukanlah menghadapkan wajahmu ke arah timur dan ke arah barat. Tetapi kebaikan itu ialah kebaikan orang yang beriman kepada Allah, hari akhirat, para malaikat, kitab-kitab dan nabi-nabi, dan memberikan harta yang dicintainya kepada kaum kerabat, anak yatim, orang-orang miskin, orang-orang yang dalam perjalanan iaitu musafir, peminta sedekah, dan untuk memerdekakan hamba sahaya. Okey, cukup. Cukup. Tengok turutan afdaliyah tu. Mula-mula kaum kerabat. Kaum kerabat maksudnya adik-beradik, pak saudara, mak saudara yang miskin-miskin, itu lagi afdal. Lepas pada tu barulah anak yatim. Lepas anak yatim barulah orang miskin. Kerana apa? Kaum kerabat ni dia orang dekat dengan kita. Kita kaya, kita banyak duit, tak tolong dia. Dia lebih akan, satu dia susah, satu lagi perasaan hati dia. Aku ada saudara mara yang kaya, aku ada adik yang kaya tapi aku hidup susah. Apa perasaan dia? Jadi sepatutnya afdal kita tolong dia beradik. Lepas tu anak yatim, lepas tu barulah orang miskin. Di kalangan anak yatim pula, siapa yang patut kita tolong? Boleh je nak tolong anak yatim kat Afrika, bantu anak yatim kat Afrika, boleh. Tapi yang paling afdal, kalau baca dia, Tuan Haji Ishak boleh, muka surat 594. Muka surat 594. Ayat berapa ya? Ayat 11, 12, 13 sampai 16. 11 sampai 16. Ayat surah selepas ni kita akan masuk lepas ni. Surah Al-Balad, Ustaz. Al-Balad, betul? 11 sampai 11 sampai 16. Baik. Tetapi dia tidak menempuh jalan yang mendaki dan sukar. Dan tahukah kamu apakah jalan yang mendaki dan sukar itu? Iaitu melepaskan perbudakan hamba sahaya atau memberi makan pada hari terjadi kelaparan kepada anak yatim yang ada hubungan kerabat atau orang miskin yang sangat fakir. Terima kasih Tuan Haji Ishak. Ustaz. Kita ada duit lebih, mana paling afdal? Memerdekakan hamba dulu. Kita ada duit lebih, paling afdal memerdekakan hamba dulu. Itu lagi afdal. Lepas pada tu, beri makan pada hari kelaparan. Siapa? Anak yatim dulu. Anak yatim mana? Yang ada hubungan kerabat. Near of kin. Orphan, to end orphan, near of kin. Anak sepupu, anak dua pupu, anak nenek saudara, anak cucu saudara. Anak yatim tu lagi afdal berbanding tolong anak yatim kat Afrika. Pahala dapat tapi afdaliyah ni. Lepas anak yatim barulah orang miskin. Jadi turutan kita sekarang ni, Allah sebut yang paling teruk tak bagi makan anak yatim. Tak tolong anak yatim. Yang kedua teruk, tahap teruk juga tapi tahap kedua, tak beri galakan beri makan orang miskin. Tahap ketiga, makan atau pusaka halal haram campur sekali. Yang keempat, punca tiga-tiga tu jadi susah nak buat sebab apa? Ni Allah sebut. Kamu cintakan harta dengan kecintaan yang melampau-lampau. Sayang nak bagi. Kedekut nak bagi. Sebab apa? Kalau bagi nampak berkurangan. Dan kenapa kena bagi? Kalau bagi harta mereka makin berkurangan. Yang kedua, kenapa nak kena bagi? Aku titik belah aku sendiri, penak lelah aku sendiri. Kenapa nak kena bagi? Maka punca orang tu susah nak bagi makan anak yatim, susah nak bagi makan orang, susah tak sanggup ambil benda haram. Okey, jadi dalam 3 ayat tadi, 17, 18, 19, 2 perkara mereka berat nak keluarkan. 1 perkara mereka tanpa rasa bersalah ambil yang haram. Apa punca dia? Punca dia 20. Cinta dunia melampau-lampau. Ada sebuah hadis, walaupun hadis ni tahapnya dhaif, tapi kita boleh ambil pengajaran. Nabi SAW bersabda, Nabi kata, hubbud dunya ra'su kullu khati'atin. Cinta dunia adalah kepala kepada segala kejahatan. Tak nak bagi zakat, tak nak bagi sedekah, sanggup ambil rasuah, sanggup ambil daripada sumber yang haram sebab cinta dunia. Maka Allah kata dalam ayat ni, kamu cinta dunia dengan kecintaan yang melampau-lampau. Bukan tak ada cinta dunia, boleh cinta dunia, silakan. Kita ada duit, kita beli kenderaan, kita sayang kenderaan kita, tak apa. Kita ada duit, kita beli rumah, kita sayang rumah kita, tak apa. Tapi apa maksud kita tak melampau tu? Tak nak bayar zakat langsung.
Tak nak sedekah langsung, tak nak beri sumbangan langsung, tak nak belanja orang makan langsung. Itulah Allah kata cinta dunia yang melampau-lampau. Sedangkan Allah bagi dunia kat kita, bukan Allah nak suruh kita sayang dunia tu bermati-matian sampai tak bagi kat orang. Tak, Allah nak suruh kita bagi kat orang. Allah sebut dalam surah Al-A'la, kita baru je lalu, bal tu'thiruna al-hayatad dunya. Bahkan kamu mengutamakan kehidupan dunia. Wal akhiratu khairun wa abqa. Apa yang kita bagi, itulah kita punya. Kalau kita sayang harta kita bagi belanja orang makan. Kita sayang harta kita, beli makanan untuk anak isteri, itulah kita punya. Dalam sebuah hadis Nabi SAW bersabda, yaqulu ibnu Adam mali mali. Anak Adam ni suka sokmo kata, ni harta aku, ni tanah aku, ni duit aku, ni baju aku, ni kereta aku. Wa hal laka min malika illa ma akalta fa afnaita. Tidaklah harta kamu yang sebenar, melainkan apa yang kamu makan lalu habis. Wa ma labista fa amdaita. Apa yang kamu pakai lalu lusuh. Okey? Wa ma tasaddaqta. Dan apa yang kamu sedekah. Apa kita sedekah, apa kita pakai, apa kita makan. Tu kita punya sebenarnya. Yang dalam bank 20 juta, 30 juta, hari ni kita punya, malam ni kita mati. Hari kita mati tu, saat detik kita mati tu dah bukan kita punya lagi. Dah bukan kita punya lagi. Oh, anak kita dapat faraid, dia guna duit tu untuk buat sekolah, dia guna duit tu untuk sekolah tahfiz, untuk masjid surau anak yatim. Dia dapat pahala sebab duit dia, bukan duit kita. Dia dapat pahala, bukan kita. Oh, anak kita tak bagus sangat. Contoh, anak kita ni orang yang kaki maksiat. Lepas kita mati, duit tu dia ambil, dia guna buat maksiat. Kita tak terlibat. Kita tak terlibat dalam dosa dia buat. Dia buat zaman ni angkat tangan ke? Ataupun tersilap angkat tangan puan zaman ni? Tak, betul-betul. Ada nak tanya Ustaz. Tak apa, Ustaz terangkan dulu. Apa dia? Ustaz terangkan dulu, tak apa. Nanti saya ada nak tanya satu soalan. Okey, jadi cinta dunia merupakan penyebab seseorang tu dia akan berat nak keluar duit dan dia tak kisah pun dapat daripada sumber yang haram. Janji duit dia bertambah, duit dia bertambah. Okey, apa soalan dia puan zaman ni? Ustaz sebut pasal sedekah tadi kan Ustaz? Okey. Semua macam mana? Yang berhak mendapat sedekah adalah golongan macam tadilah, anak yatim, orang miskin. Kalau golongan yang berkemampuan, kita macam mana, layak ke terima sedekah? Bukan macam mana macam contohlah masa dekat Masjidil Haram itu kan selalu orang bagi makanan sedekah-sedekah kan. Ada seorang ni bila hulur kat dia, ditanya dulu niat apa ni, sedekah ke apa? Kalau sedekah dia mengakulah kalau sedekah dia tak layak terima, dia cakap macam tu. Kononnya dia mampulah. Nak tanya pasal tu Ustaz. Okey, baik. Kita panggil sedekah dalam bahasa Melayu, maksudnya apa? Pemberian hadiah, sumbangan. Bagi orang Arab, sedekah tu dia anggap zakat. Bagi orang Arab, sedekah tu dia anggap zakat. Sebab memang ayat zakat pun Allah guna lafaz sedekah. Ayat zakat Allah guna lafaz sedekah. Tengok ayat dia. Tolong baca dia boleh. Puan Rosimah, tolong baca Puan Rosimah. Ayat zakat, At-Taubah ayat 60. At-Taubah ayat 60. Muka surat 196 ayat 60. Bismillahirrahmanirrahim. Sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang miskin, amil zakat yang dilunakkan hatinya, mualaf, untuk memerdekakan hamba sahaya, untuk membebaskan orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk orang yang dalam perjalanan sebagai kewajipan daripada Allah. Allah Maha mengetahui lagi Maha bijaksana. Okey. Terima kasih puan. So ini ada 8 golongan asnaf. Allah guna lafaz apa? Sedekah. Sedekah dalam bahasa Arab maksudnya zakat. Jadi kalau untuk orang kaya memang tak layak lah. Dia bukan asnaf, dia kaya, duit banyak. Walaupun nampak dia pakai compang-camping kat Mekah, walaupun nampak dia tak ada duit kat Mekah, tapi duit dia kat Malaysia dalam bank banyak, dia tak layak dapat zakat. Saya musafir, mana ada musafir? Musafir yang layak terima zakat, musafir yang terputus bekalan. Tu buat layak dapat zakat. Kita musafir, duit tak ada tapi dalam bank duit berlambak lagi. Tak layak dapat zakat. Itu maksud dia.
Jadi orang tu memang setengah orang Arab, kita tak boleh guna lafaz sedekah. Sebab dia faham sedekah tu zakat. Walhal orang yang memberi sumbangan makan dekat Masjidil Haram, orang bagi sumbangan makanan kat Masjidil Haram, dia bukannya bayar zakat, dia nak bagi sedekah. Boleh je bagi sedekah pada orang yang kaya, pada orang yang jutawan, tetap dapat pahala juga. Cuma dia kurang bab afdaliyah. Bab afdaliyah dia kurang sebab afdalnya beri makan, beri sumbangan pada orang miskin. Tapi kalau orang kaya ambil, boleh. Yang tak boleh orang kaya ambil apa dia? Zakat. Yang tu memang tak boleh. Dia dalam bahasa Melayu, zakat, sedekah, hadiah, zakat tak. Dalam bahasa Melayu, zakat lain, sedekah lain. Betul? Bahasa Melayu. Dalam bahasa Arab, zakat lain. Dalam bahasa Arab, sedekah. Dan bawah sedekah tu ada zakat. Bawah sedekah tu ada hibah. Bawah zakat tu ada hadiah. Okey. Jadi dalam bahasa Arab ada perbezaan antara hibah, hadiah dan sedekah. Hibah, hadiah, sedekah, semua amalan ini bermaksud memindahkan bilik sesuatu barang pada orang lain secara sukarela. Dalam bahasa Arab, sedekah ke, hibah ke, hadiah ke, kan? Makna sama, memindahkan milik kita, barang milik kita kepada orang lain secara sukarela tanpa ada sebarang gantian. Saya aku bagi, kau kena bagi duit. Aku bagi, kau kena bayar. Aku bagi, kau kena belanja makan. Tak, tu tak jadi. Adapun sedemikian, hibah dia lebih bersifat umum. Ada beza sebenarnya. Hibah ni bersifat umum. Sama ada orang kaya bagi pada ke miskin ataupun orang miskin bagi pada orang kaya, tetap jadi hibah. Dia jadi hibah. Orang kaya bagi orang miskin jadi orang kaya, tetap jadi hibah. Dan dia buat ni sebab nak dapat pahala atau tak, dia tak kisah. Dia bagi hibah juga. Sebab kalau orang dikira bab pahala, dia akan utamakan orang miskin, orang afdal. Orang yang hibah ni pemberian, terjemah dia pemberian. Dia tak kisah sangat pahala tu tak pahala, tak kisah. Yang penting dia dapat bagi, dapat diberikan seseorang, tu je. Barangan yang diberikan hibah, okey, sama ada dipindahkan kepada penerima ataupun tidak, tak kisah. Dia bagi, dia letak saja. Siapa nak ambil, tak nak ambil sudah. Dia tak kisah pun. Itu dia panggil hibah. Sementara sedekah ni, zahirnya ialah pemindahan milik daripada orang kaya kepada orang miskin yang memerlukan. Dan biasanya sedekah ni dilakukan untuk orang tu mendekatkan diri pada Allah dan beroleh pahala. Kalau hibah tadi, dia tak kisah sangat bab pahala tu. Dia buah rambutan banyak. Kalau nak jual tak laku. Okay? Nak bagi sedekah, malah nak cari miskin, dia letak je kat masjid. Siapa nak ambil, tak nak ambil sudah. Ada pahala, ada tak ada pahala sudah. Jadi tak bazir. Contoh, tu hibah. Sedekah ni dia memang niat nak pahala. Jadi bila dia nak pahala, dia akan cari yang afdal. Bagi pada orang miskin, pada anak yatim. Dia yang afdal. Hadiah pula. Hibah tadi dia tak kisah orang kaya, orang miskin, orang kaya tak kisah. Sedekah ni dia biasanya daripada orang kaya kepada orang miskin lah, biasanya sedekah. Hadiah pula, bahasa Melayu lebih kurang sama je kan. Hadiah pula adalah pemindahan hak milik kepada orang yang mahu didekati dan dikasihi. Hadiah. Kita bagi hadiah pada ayah supaya kita nak rapat dengan ayah dan nak dapat kasih sayang lebih pada ayah. Boleh? Kita bagi hadiah pada guru kita supaya, contohlah ni supaya kita dapat doa daripada guru kita, lebih dikasihi oleh cikgu-cikgu sekolah kita, dekat hubungan dengan dia. Biasanya membabitkan pemindahan barang yang dihadiahkan kepada penerima. Maksudnya kita bagi memang kita nak dia terima. Kita bagi, kita nak dia ambil perkara tersebut. Sebab apa? Kita nak pahala di sisi Allah dan kita nak hubungan kita dengan dia jadi lagi dekat. Hibah jadi tak kisah pun ada siapa pun. Okey? Nampak tu beza antara sedekah, hibah dan hadiah. Bagi kita bahasa Melayu lebih kurang sama je. Jadi kalau kita nak bagi pada orang kita tak kenal, kita boleh guna lafaz sedekah, kita boleh guna lafaz hibah, kita boleh guna lafaz hadiah. Adapun kita nak bagi pada orang kita kenal, rakan sekerja, rakan sesurau, kita guna lafaz hadiah lagi afdal. Rasulullah SAW, okey, ketika baginda meminta diberikan daging yang baginda lihat sedang dimasak.
Maka baginda SAW beritahu daging ni nanti nak diberikan kepada seorang yang nama Barirah. Maka Nabi kata apa? Wa 'alaiha sadaqatun wa huwa lana hadiyatun. Daging tu untuk dia sedekah, tapi untuk saya sebagai hadiah. Disebabkan hadis inilah mungkin ada orang dia kurang senang dengan lafaz sedekah. Memang ada setengah-setengah orang Arab, ulama-ulama, bila dengar lafaz sedekah dia kata saya tak layak. Dia oleh kerana tu untuk orang-orang yang kita tahu dia bukan miskin, kita tahu dia bukan asnaf, sesuai kita guna lafaz hadiah ataupun hibah. Ya Puan Salmah mengangkat tangan nampaknya. Ustaz, saya nak tanya, hibah tu semacam hadiah kan? Kalau wasiat tu kita boleh bagi pada waris saja kan? Kita tak boleh bagi pada macam orang luar. Okey, baik. Puan Salmah, hibah yang diberikan dalam wasiat-wasiat tu tak sama macam apa saya terangkan tadi. Itu cerita lain. Itu cerita yang sebelum dia mati dia wasiat dia nak hibah pada orang, hibah pada orang. Itu soalan Puan Salmah, betul kan? Wasiat saya. Maknanya macam saya nak tanya, macam orang Islam dia memang boleh buat wasiat kan? Boleh. Tapi tak boleh semuanya. Tak boleh. Tak boleh. Okey. Dia boleh bagi semuanya boleh. Wasiat semuanya tak boleh. Sebab apa? Bila dia mati automatik ada hak pewaris. Yalah, tapi wasiat tu Ustaz dia bagi pewaris dia lah, yang waris dia semua. Pewaris tak payah wasiat, pewaris automatik dapat. Wasiat ni hanya boleh pada orang yang tak dapat faraid. Wasiat tu. Saya ada anak angkat, saya boleh wasiat pada anak angkat saya. Sebab bila saya mati anak angkat saya tak dapat. Memang tak boleh dapat. Anak saya, isteri saya, mak ayah saya automatik dapat. Tak, saya ingat anak angkat tu hibah Ustaz. Anak angkat boleh wasiat pun boleh anak angkat. Sebab dia tak layak dapat faraid. Wasiat ni tak boleh bagi pada orang yang layak dapat faraid. Orang yang tak layak dapat faraid saja baru dapat wasiat ataupun hibah. Okey, baik. Kita belajar faraid pula malam ni. Faraid. Ustaz, nak tanya sikit tentang faraid ni. Kalau kata saya macam bapak saya meninggal, tapi ibu saya ada lagi. Jadi yang bapak punya harta tu 1/6 kepada ibu, yang perempuan dapat 1 bahagian, lelaki dapat 2 bahagian. Kalau kata kalau kata bapak masa bapak meninggal tu ibu tak ada, jadi untuk ibu bapa tu kan ada 1/6. Jadi adakah 1/6 tu akan pergi kepada saudara bapak, adik-adik dia ke abang dia? Kalau adik-adik abang dia masih ada lagi. Puan Zakiah, yang tu dah agak dalam, saya tak ingat lah sebenarnya. Dalam. Okey. Saya ingat, minta maaf banyak. Okey. Tak apa. Okey, minta maaf banyak. Tu agak dalam, saya tak ingat. Itu saya kena buka kitab balik lah. Boleh? Yang ni kalau mudah ni kita cari di mana ya, faraid ni? Cari di mana maksudnya apa? Soal jawab tu Pembahagian dia, keadaan dia macam mana tu? Dia sebenarnya kat pejabat wasiat, dia ada buat jadual. Jadual tu kita isi je. Bila arwah ni mati, siapa tinggal? Isi, pop, dia akan keluar terus. Berapa dapat. Okay. Tengok jadualnya. Jadual dia. Ataupun nanti saya minta link jadual dengan kawan saya, insyaAllah. Okey, baik. Terima kasih Ustaz. Sambung ayat baru. Dia bab faraid ni dia susah sikit lah. Bukan susah sikit apa, sebab saya lama tak mengajar faraid dan tak biasa sangat dengan salah-salah faraid ni, susah sikit lah jawab. Biasa kalau orang tanya saya soalan, boleh Puan tanya saya soalan, ustaz saya akan forward terus soalan tu pada kawan saya yang kerja JAIS bahagian faraid. InsyaAllah saya akan dapat jawapan, insyaAllah. Okey, baik. Sambung ayat seterusnya. Kita pasal ni. Boleh Puan Izawani penerangan pada Puan Izawani tadi? Boleh Puan Izawani? Boleh, maksudnya boleh lah kan? Boleh. Kalau orang kata sedekah ke saya, boleh lah, dibolehkan lah maksudnya. Boleh. Bukan, maksudnya orang tu kaya, dia sebut ni sedekah, boleh ambil. Tapi kalau dia sebut saya nak bayar zakat ni, boleh bagi kat awak? Tak boleh. Saya bukan asnaf. Boleh awak bagi, saya ambil, saya beli rokok. Saya beli rokok dulu dah. Boleh awak bagi, saya ambil, tapi zakat awak tak sah. Sebab saya bukan asnaf. Bagi mana boleh. Okey, dia bagi tanpa dia beritahu, kita ambil je lah. Tapi kalau dia sebut dia nak bagi zakat kat awak, jangan, zakat saya tak layak terima sebab saya bukan asnaf.
Bagi sedekah, hadiah, hibah boleh tak jadi masalah. Okey, baik. Cuma lebih berhati-hati. Bagusnya lah. Setengah orang bila dia belajar bab ni, bila sebut sedekah maksudnya apa? Aku ni miskin ke? Akan timbul perasaan tu. Bagi sedekah ni, aku ni miskin ke? Aku ni fakir ke? Aku ni miskin ke? Aku ni buang berhutang ke? Jadi untuk lebih selamat lah. Untuk lebih selamat, kita guna lafaz hadiah ataupun hibah. Betul kan? Padahal lafaz sedekah ni bagi kita, dulu biasa je. Saya sedekah kat dia, sedekah kat saya, okey. Tapi bila kita dah mungkin belajar bab zakat, belajar bab apa kita bincang tadi, bila guna lafaz sedekah, saya bagi pada kawan saya, ni sedekah untuk awak. Jadi akan timbul dalam hati dia perasaan, saya ni miskin memerlukan ke? Saya ni layak dapat ke? Jadi untuk lebih berhati-hati, kita guna lafaz hadiah. Ini hadiah untuk ustaz, hadiah untuk anak-anak ustaz. Tu lagi sesuai. Bahasa tu nampak lebih apa ya? Lebih menimbulkan keselesaan bagi semua orang. Boleh Okey, baik. Sama-sama. Seterusnya, ayat 21. Kalla sekali-kali jangan. Kalla sekali-kali jangan. Sambung ayat baru. Kalla sekali-kali jangan. Nabi kata apa tahu? Tanda kiamat nanti, salah satu tanda kiamat nanti, salah satu tanda kiamat, tidak ada orang pandai kira faraid. Tidak ada orang bila pandai kira faraid. Bila ada orang mati, nak cari orang yang boleh kira faraid, tak ada. Kenapa macam tu? Akan datang satu masa nanti, faraid ni dah jadi tak penting. Masing-masing fikir nak bagi cara dia je, tak nak ikut cara faraid. Sebab dia tahu kalau faraid dia dapat sikit, dia tak adil dan sebagainya, dia rasa. Maka akan datang satu masa nanti, ramai manusia yang tak nak ikut faraid. Bila tak nak ikut faraid, maka ilmu faraid adalah ilmu mula-mula akan diangkat. Ni ada hadis ni. Ilmu yang pertama akan diangkat adalah ilmu faraid. Sama ada maksud dia orang lupa ataupun maksud dia tidak akan diamalkan langsung. Bila ilmu tu tidak diamalkan langsung, lama-lama generasi seterusnya lupa. Bila ada orang tiba-tiba dia rasa dia nak ikut faraid, dia tanya, siapa boleh kira faraid? Tak ada orang boleh kira faraid. Jadi sekarang setiap negeri ada jabatan faraid masing-masing. Mudah-mudahan kiamat lambat lagi lah. Mudah-mudahan kiamat lambat lagi, insyaAllah. Okey. Kala sekali-kali jangan, iza apabila dukkati digoncangkan. Dukkati digoncangkan. Al-ard bumi, dakka segoncang-goncangnya. Dakka segoncang-goncangnya. Poda. Komputer terjemah. Poda. Okey. Dakka tu terjemah dia poda tu poda. Okey, bila bumi digoncangkan segoncang-goncangnya. Wa dan sambung terus. Jaa datanglah. Rabbuka Tuhanmu. Wa dan al-malaku malaikat. Okey. Sofa berbaris-baris. Sofa berbaris-baris. Okey, tolong terjemahkan dia. Puan Salma terjemahkan oleh Puan Salma. Tadi saya nampak Puan Maisarah masuk. Puan Maisarah ada ke? Puan Maisarah? Lepas tu tak ada pula. Dia terkampung. Lain dia tak okey dia cakap. Okey, baik. Okey, Puan Salma terjemahkan. Ayat 20 kan? Ayat 21 dan 22. Auzubillahiminasyaitanirrajim. Sekali-kali tidak apabila bumi digoncangkan berturut-turut berlaga-laga hancur. 22 dan datanglah Tuhanmu serta malaikat berbaris-baris. Kita lagi terima kasih Puan. Lagi sesuai kita terjemah apa? Sekali-kali jangan. Jangan. Maksudnya jangan Allah pesan. Maksud jangan? Jangan tak muliakan anak yatim. Jangan tak beri makan orang miskin. Jangan ambil harta secara suka-suka, harta faraid. Dan jangan cinta dunia gila-gila punya. Sebab apa? Nanti bila bumi digoncangkan segoncang-goncangnya, maksudnya hari kiamat. Bila datangnya hari kiamat, barulah kamu menyedari perbuatan kamu itu salah. Barulah kamu menyedari perbuatan kamu itu sia-sia. Oleh kerana kiamat tak berlaku lagi, maka semua kita anggap penting dunia, rugi sedekah, rugi bagi hadiah, rugi bagi duit ke orang, rugi bagi makan ke orang. Sebab apa?
Sebab kita nampak nilai tu, dunia tu masih lagi besar. Maka Allah kata jangan sayang dunia lebih-lebih. Sebab kamu akan tahu nilai dunia tu tak ada mana. Kamu akan tahu dunia tu tidak bernilai. Bila kita akan rasa dunia tu tidak bernilai? Bila bumi digoncangkan segoncang-goncangnya. Bila bumi digoncangkan segoncang-goncangnya, maka masa tu barulah kita tahu, oh kereta jenama sekian-sekian yang kita dah lama nak beli, tak ada nilai rupanya. Motosikal jenama sekian-sekian yang kita dah lama mengidam-idamkannya, tak ada nilai rupanya. Dalam sebuah hadis, Nabi SAW bersabda tentang hari kiamat. Tentang hari kiamat daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, daripada Imam Tirmizi dan Imam Muslim. Dia kata apa? Bila berlaku kiamat nanti, bumi akan bergoncang. Taqi'ul ardu aflazaka badiha amsalal ustuwan minadh dhahabi wal fiddah. Bumi akan memuntahkan seluruh isi-isinya. Perut bumi nanti akan memuntahkan seluruh isi-isinya. Bongkahan-bongkahan besar sebesar tiang-tiang daripada emas dan perak. Emas dan perak besar tiang. Bongkah-bongkah besar tiang. Besar lah, bukan kecil ni. Dan ni kalau dapat 2 kilo pun dah jutawan dah. 2 kilo lebih kurang kat 600,000 sekarang. 200, kita dapat 2 kilogram emas, nilai lebih kurang 600,000. 999 punya emas. Kiamat nanti bumi akan memuntahkan isi perut dia, keluarlah emas perak besar-besar tiang, bongkah-bongkah besar tiang. Fayaji'ul qatil. Datanglah seorang yang pernah bunuh orang dulu, seseorang yang pernah bunuh orang dulu, lalu dia kata apa? Fi hadza qataltu. Sebab berebut benda ni lah dulu aku sanggup bunuh orang. Sebab gila ke benda ni lah dulu aku sanggup bunuh orang. Wa yaji'ul qati' fayaqulu fi hadza qata'tu rahimi. Datanglah seorang pemutus silaturahim. Datanglah seorang yang memutuskan silaturahim. Dia tengok emas perak besar tiang tadi, kata apa? Sebab ni lah dulu kelahi adik-beradik. Sebab ni lah dulu tak bercakap dengan ipar duan. Sebab berebut ni lah dulu tak cakap dengan mak. Sebab dunia ni. Wa yaji'us sariqu, datang seorang pencuri. Dia tengoklah emas perak besar tiang-tiang. Fayaqulu fi hadza quti'at yadi. Pencuri tu kata apa? Sebab benda ni lah dulu tangan aku kena potong. Sebab benda ni lah dulu tangan aku kena potong. Curi sampai kena potong tangan. Thumma yada'unahu fala ya'khuduna minhu syai'an. Nabi kata, ketiga-tiga mereka membiarkannya tanpa mereka mengambil sedikit pun. Kenapa Allah sebut emas perak? Kerana emas perak dipanggil qimatul asya', benda paling bernilai. Dikiaskan dengan emas perak, kereta mewah, motosikal mahal, jam tangan, telefon mahal, beg tangan mahal, semua ni kita tengok kita tergila-gila kan, betul kan? Kat akhirat nanti benda paling, bukan akhirat pula dah, bila berlaku kiamat nanti, benda paling mahal emas perak pun orang tengok buat bodoh je. Bila kiamat berlaku nanti, masa tu semua manusia sedar tak bernilai pun benda-benda tu. Bila dia jadi kita punya nilai, bila kita guna untuk agama, untuk pahala, baru bernilai. Guna untuk sedekah, guna untuk bagi sumbangan, guna untuk tolong orang, nampak nilai dia. Nampak nilai dia pada hari akhirat. Okey, jadi suasana pertama hari kiamat adalah bumi digoncangkan segoncang-goncangnya. Ini ketika tiupan sangkakala yang pertama. Dan ayat 22, datanglah Tuhanmu dan malaikat bersaf-saf. Ini ketika tadi ayat 21 berlaku tiupan sangkakala yang pertama, bumi bergoncang. Yang kedua, datanglah malaikat dan Tuhanmu bersaf-saf setelah tiupan sangkakala yang kedua berlaku. Setelah tiupan sangkakala yang kedua berlaku, kan, maka malaikat datang, Tuhanmu pun datang. Malaikat datang untuk apa? Malaikat datang untuk duduk, malaikat datang untuk perhati. Allah SWT membuat keputusan terhadap hamba-hambanya. Ada pendapat mengatakan Allah dengan malaikat datang ni masih lagi di tiupan sangkakala yang pertama. Allah datang maksudnya apa? Bukan Allah tu datang. Azab Allah datang. Allah datang maksudnya apa? Janji Allah datang. Janji Allah datang tu apa? Janji Allah untuk mengazab, janji Allah untuk melaksanakan hari kiamat. Ini pendapat mengenai Allah datang dan malaikat datang bersaf-saf. Okey, Allah datang maksudnya Allah datangkan apa yang dia janjikan. Sekarang ni orang kafir tak percaya kiamat, Allah datangkan kiamat.
Bila berlaku kiamat, tiupan sekala pertama, yang kedua, malaikat pun berdiri bersaf-saf. Untuk apa berdiri bersaf-saf? Untuk mendengar keputusan daripada Allah Ta'ala. Jadi orang kafir yang tak kerah kepala, orang kafir yang sombong ni, Allah kata dia orang ni sebenarnya tunggu Allah dengan malaikat je. Dia orang sebenarnya yang belagak sombong, yang kerah kepala, yang tak nak dengar cakap Nabi, mereka sebenarnya tunggu Allah. Mana ya? Muka surat 32 ayat bawah sekali. Tolong baca dia. Puan Salmah tolong baca page 32 ayat bawah sekali. 32 ayat bawah sekali. 210. 32 Ustaz. Page 32 surah Al-Baqarah ayat 210. Tiada yang mereka tunggu-tunggu kecuali datangnya azab Allah bersama malaikat dalam naungan awan. Sedangkan telah diputuskan perkara itu ke atas mereka dan kepada Allah lah segalanya dikembalikan. Okay. Terima kasih. Allah kata tidaklah mereka tunggu melainkan datangnya Allah. Maksud datang Allah tu apa dia? Azab Allah datang. Azab Allah datang kepada mereka dan malaikat-malaikat datang bawa naungan awan pada mereka. Malaikat datang bawa naungan awan pada mereka apa? Tunggu masa nak hempak mereka, nak timpakan mereka dengan naungan awan tersebut. Okey. Malaikat bersaf-saf dalam ayat kita sekarang. Apa maksud malaikat bersaf-saf? Malaikat datang untuk mendengar pengadilan Allah Ta'ala pada hari akhir. Tolong baca dia, Puan Amirah boleh? Surah An-Naba. Surah An-Naba. Muka surat 583 ayat 38 dan 39. 583 ayat 38 dan 39. Boleh? Puan Amirah ada? Apa 38 39. Ya, surah Amma Yatasaalun tu. Pada hari ketika roh-roh dan para malaikat berdiri bersaf-saf, mereka tidak berkata-kata kecuali siapa yang telah diberi izin kepadanya oleh Tuhan yang Maha Pemurah dan dia hanya mengatakan yang benar. Itulah hari yang pasti terjadi. Maka barang siapa menghendaki, nescaya dia menempuh jalan kembali kepada Tuhannya. Okey, terima kasih Puan. Pada hari malaikat dan ruh berdiri bersaf-saf. Tidaklah mereka akan berkata-kata. Malaikat Jibril pun tak akan berani keluar suara. Malaikat dia pun tak berani keluar suara. Kecuali malaikat-malaikat yang Allah Ta'ala bagi izin untuk berkata-kata. Sama ada malaikat tu Jibril ataupun malaikat yang mencatat amalan-amalan manusia. Dan malaikat tu hanya akan berkata yang benar sahaja. Takkan pusing-pusing, takkan tipu, takkan ubah fakta. Jadi Allah nak beritahu suasana akhirat nanti ketika mana manusia melihat malaikat berdiri bersaf-saf, ketika mana manusia melihat hari neraca timbangan amal yang didatangkan oleh Allah, maka masa tu manusia akan mula rasa menyesal terhadap dunia yang dia ada dulu, dicinta gila-gila, sampai tak ada sampai kedekut sangat nak bagi sedekah, kedekut sangat nak tolong orang miskin, kedekut sangat nak tolong anak yatim. Okey. Jadi suasana akhirat ni tiga perkara. Tinggal satu lagi. Mula-mula goncang bumi. Yang kedua, bangkit pada kubur tengok malaikat bersaf-saf. Okey, malaikat yang lagi besar, lagi hebat pada mereka pun terpaksa tunduk, tak boleh buat apa-apa. Manusia yang lagi kecil pada malaikat boleh buat apa? Berani bersuara, lagi tak boleh bersuara. Suasana ketiga. Saya lupa patutnya ayat tu tadi. Sambung ayat baru 23. Dan Jia didatangkan. Yauma izin pada hari itu. Bi dengan Jahannam, neraka Jahannam. Yauma idzin pada hari itu, yatadzakkaru, akan teringatlah. Terjemah yatadzakkaru, will remember, akan teringatlah. Al-insan oleh manusia. Maksud teringat tu apa? Teringat ayat Quran yang Ustaz tu cerita kat aku. Teringat ayat Quran yang Nabi Muhammad sampaikan kat aku.
wa dan anna bagaimana mungkin bernilai ataupun bagaimana mungkin bermanfaat. Terjemah anna tu bagaimana mungkin bermanfaat. And how will avail. Okey, dia terjemah. Bagaimana mungkin bermanfaat lahu baginya, bagi manusia tadi tu. Az-zikra peringatan. Az-zikra peringatan. Okey, tolong terjemahkan dia. Dr. Azizah, terjemahkan boleh Dr. Azizah ayat 23 ni. Auzubillahi minasyaitanirrajim. Dan didatangkan pada hari itu neraka jahanam. Pada hari itu akan ingatlah manusia dan bagaimana mungkin baginya peringatan. Terima kasih Dr. Azizah. Betul tak? Jadi Allah sebut 3 suasana kiamat, berlaku gegaran, nampak malaikat beratur, dibawa neraka jahanam. Allah tunjuk neraka jahanam, semua orang tengok. Orang baik tengok, orang jahat tengok. Orang kafir tengok, orang Islam tengok. Maka ketika mana dia bawa neraka jahanam, manusia kat sini lebih pada manusia kafir lah. Lebih kat sini manusia kafir. Yang mana kat dunia dulu, dengar Nabi nasihat, sahabat-sahabat Nabi nasihat, dengar nasihat ustaz-ustaz, guru-guru, mufti-mufti. Tapi peringatan kat dunia dulu dia buat bodoh, buat dono je. Sekarang bila datang api neraka, dia bawa api neraka, dia mula teringat. Oh, dulu ustaz cakap pasal neraka gini. Ada dulu dengar ceramah pasal neraka gini. Maka Allah kata, masa tu baru beringat, masa tu baru teringat, apa faedah? Apa faedah masa tu baru teringat, masa tu baru beringat? Sekarang kat dunia, kita diberi peringatan tentang neraka, kita pun risau, kita pun takut, kita tambah amat. Ada faedah. Kita dengar tazkirah dekat solat, dekat masjid, dekat surau. Tentang kehidupan selepas mati, kita teringat. Kita pun beramal, ada faedah. Tapi kat akhirat nanti, bila tengok neraka, baru kita teringat, oh ada dulu ustaz cakap pasal neraka, ada dulu imam aku ceramah pasal neraka. Apa faedah? Tidak ada faedah. Ataupun pendapat kedua, bila dia tengok neraka jahanam, otak dia terus berputar dengan laju, teringat dosa-dosa dia. Macam inilah. Okay? Kita tengah duduk-duduk makan kat rumah, tiba-tiba ketua balai polis kat kampung kita call, Encik sekian-sekian, boleh tak datang balai sekarang? Kalau Encik ada kat rumah, boleh tak jemput datang ke balai sekarang? Di masa dengar ketua polis kampung kita, daerah kita, call kita suruh datang ke balai sekarang, apa ada dalam fikiran kita? Tinggal aku buat salah apa, aku ada buat salah apa, aku ada tak bayar apa, aku ada curi ke, aku ada rembat duit ke, tu fikir macam-macam. Walhal bila tentu kita bersalah, rupanya dia datang nak tanya pasal anak, nak tanya pasal benda lain contoh. Tapi kita mula-mula sekali bila tengok, dengar polis panggil pergi ke balai, kita terus fikir macam-macam, apa kita buat? Apa buat salah dulu, pernah ambil orang ke, pernah curi ke, pernah tipu ke. Macam itulah juga, nak beritahu, daripada perkataan yauma izin dengan yatazakkaru, daripada perkataan yauma izin dan yatazakkaru tidak ada wa dan tidak ada fa. Ayat kita sekarang yauma izin. Lepas yauma izin tu, yauma izin kan. Lepas yauma izin, tidak ada waw ke, tidak ada fa ke, tak ada ni, tak ada langsung. Terus yatazakkaru. Apa maknanya? Tengok je neraka, bukan tengok keseluruhan, baru tengok part yang kecil daripada neraka. Baru tengok malaikat-malaikat bawa tali neraka. Manusia terus teringat, Allah, aku dulu ada buat ni lah. Aku dulu ada hutang orang. Aku dulu ada mengata orang. Aku dulu ada fitnah orang. Aku dulu ada buat sakit hati orang. Aku dulu ada sepak terajang orang. Terus teringat apa yang dia buat. Sekarang kalau kita teringat, ada ruang lagi tak untuk taubat, minta maaf pada orang tu, untuk minta halal pada orang tu? Ada ruang, ada peluang lagi sekarang. Tapi kat akhirat baru teringat, Allah, aku dulu ada buat dosa tu, ada buat dosa ni. Apa faedah? Tak ada faedah. Bila dia akan teringat ni? Bila tengok neraka jahanam. Jadi apa faedah? Tak ada faedah. Sekarang, sebelum tengok neraka jahanam, Allah hantar para Nabi untuk cerita pada manusia tentang neraka jahanam yang bakal mereka lihat kat akhirat. Apa tujuan dia? Supaya kita teringat bila dengar tentang neraka jahanam, aku ni ada banyak buat dosa sebelum ni. Taubatlah sekarang. Minta maaflah sekarang. Minta halal lah sekarang. Okay. Apa tujuan Allah tunjuk neraka pada semua orang? Orang kafir tengok, orang jahat, orang Islam pun tengok. Allah tunjuk neraka pada orang kafir supaya orang kafir rasa takut, menyesal, rugi, bersalah dan sebagainya. Adapun Allah tunjuk neraka pada orang Islam
agar datang dalam diri dia perasaan bersyukur, alhamdulillah aku dulu buat amal tu penat sikit, lelah sikit, tapi hasilnya alhamdulillah. Aku dulu ada perasaan nak buat maksiat, aku dulu ada perasaan nak buat benda yang tak baik, tapi aku tahan nafsu, alhamdulillah. Kesan aku tahan nafsu sekarang, Allah selamatkan aku. Tolong baca dia boleh? Tuan Haji Ishak, tolong baca Tuan Haji Ishak. Ayat yang kita bincang sekarang, Allah tak cakap pun ditunjukkan neraka pada orang yang baik, orang jahat. Allah sebut manusia. Muka surat 371, ayat yang kita akan refer ni, dia tak tunjuk neraka tu pada orang mukmin. 371 ayat 90-91. Boleh Tuan Haji Ishak? Boleh Ustaz. Ayat 90-91. Ya. Dan syurga didekatkan kepada orang-orang yang bertakwa, dan neraka jahim diperlihatkan dengan jelas kepada orang-orang yang sesat. Terima kasih Tuan Haji Ishak. Jadi kalau ikut ayat ni, orang mukmin tak nampak neraka jahim. Sebab Allah tunjuk orang syurga pada orang bertakwa, neraka pada orang yang sesat kafir. Seorang mukmin tak dapat lihat neraka lah kan? Allah tunjukkan juga neraka bagi orang mukmin. Ayat kita sekarang surah Al-Fajr itu, Allah tunjuk juga neraka bagi orang mukmin. Supaya apa? Supaya orang mukmin rasa bersyukur, tak kena masuk tempat tersebut. Okey, satu ayat lagi. Ayat ni pun sama macam ayat ni. Allah tunjuk neraka pada orang kafir. Padahal, muka surat 299. Tolong baca Puan Izzawani 299, ayat bawah sekali. 299 ayat bawah sekali. Ada Puan Izzawani? Ada saya. Auzubillahiminasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dan orang yang berdosa itu tetap akan melihat neraka, maka yakinlah mereka bahawa mereka akan jatuh ke dalamnya dan mereka tidak akan mendapati sebarang jalan untuk mengelakkan diri daripadanya. Okey, terima kasih Puan Izzawani. Jadi kalau dengar ayat yang terjemah Tuan Haji Ishak dengan Puan Izzawani tadi, orang kafir je nampak neraka. Ayat kita sekarang, Allah tak sebut orang kafir, orang mukmin, Allah sebut Al-Insan. Okey, Puan Nuralizah, tolong baca satu ayat lagi boleh? Ini ayat yang menunjukkan benar-benar kita akan tengok neraka. Muka surat 310, okey, ayat 71-72. Boleh Puan Nuralizah? Ni lagi jelas. Bismillahirrahmanirrahim. Dan tiada seorang pun di antara kamu melainkan akan sampai kepadanya. Yang demikian adalah satu perkara yang mesti berlaku yang telah ditetapkan oleh Tuhanmu. 72. Kemudian kami akan selamatkan orang-orang yang bertakwa dan kami akan biarkan orang-orang yang zalim dengan kekufurannya dan maksiatnya tinggal bertelut di dalam neraka itu. Berapa? Berlutut ke? Dekat saya punya Quran ni bertelut. Tak tahu Bertelut. apa makna dia. Ni yang berterjemah kneeling. Kneeling ni berlutut lah, berlutut. Okey, terima kasih Puan Nuralizah. Tak apa. Tidak ada seorang pun di kalangan kamu melainkan akan datang ke neraka tersebut. Bila kita tengok neraka? Melintas titian sirat. Dapat tengok neraka? Dapat tengok neraka. Yang tak selamat akan dicangkuk. Daripada cangkuk api neraka, kena masuk dalam neraka. Yang selamat akan terselamat daripada neraka tersebut. Jadi tujuan Allah tunjuk neraka untuk buat orang mukmin rasa gembira sangat sebab terselamat, untuk buat orang kafir rasa takut sangat. Okey. Bahkan dalam ayat lain, mereka dengar bunyi neraka pada jauh lagi. Neraka tu jauh lagi tapi dah dengar dah bunyi gejolak api tu. Bunyi gejolak api tu dah cukup untuk menakut-nakutkan mereka. Page 361. Boleh? Page 361. Tolong baca dia, Puan Nur Zakiyah, 361 ayat atas sekali. Ayat 12. Ayat 12. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Apabila ia, iaitu neraka, melihat mereka daripada tempat yang jauh, mereka mendengar suaranya yang gemuruh kerana kemarahannya. Itu je. Itu saja. Apa dia terjemah? Raging sound and roaring. Okay. Dua. Bahasa Inggeris ada dua lah.
Kalau bahasa Melayu tadi, suara gemuruh gemuruh. Gemuruh dia. Raging Kerana sonic, suara kemarahan. orang nak lepas marah dia. Suara nak lepas marah dia. Ya, kerana kemarahan kata. Kena orang marah dia. Kita buat salah dulu masa kecil-kecil. Mak kita kata nanti ayah balik, ayah beritahu mak. Terbalik. Mak kita kata nanti ayah balik, mak kita beritahu ayah kita. Kita buat salah ni, mak kita tak kata, tapi mak kita kata ayah balik, mak kita beritahu ayah kita. Apa perasaan kita dengan motor ayah, dengan motor mak masa tu? Kita buat salah, mak kita tak kata lah, tapi mak kita beritahu, ayah mau balik, aku beritahu ayah mau nanti. Jadi apa perasaan kita masa dengar bunyi motor ayah kita? Nangis dah masa tu. Nangis dah. Ayah masuk rumah, nangis. Kenapa menangis? Mak tak cerita lagi kesalahan kita. Tapi dengar bunyi motor dah menangis dah. Kita tahu apa bakal kita dapat daripada ayah kita sebab kesalahan kita. So orang kafir kat akhirat yang tak beramal kat dunia ni, dengar bunyi gejolak api neraka yang marak menjulang kerana marah tu, menyebabkan dia rasa takut sangat. Masa tu apa dia kata? Ayat akan datang. Kita akan bincang nanti. Yaqulu ya laitani qaddamtu li hayati. Mereka berkata, alangkah bagusnya kalau aku dulu send forward amal untuk kehidupan aku sekarang. Maksudnya apa? Minggu depan kita cuti, Raya Haji minggu depan cuti. Minggu satu lagi kita sambung. Mereka akan berkata apa? Alangkah bagusnya kalau aku send forward amalan aku untuk kehidupan aku sekarang. Sekarang ni masa kat dunia, mereka merasakan inilah kehidupan. Inilah kehidupan sebenar. Jadi kat dunia ni lah kena kumpul harta banyak-banyak, kena kedekut sekedekut mungkin agar harta tak habis. Tapi bila mereka merujuk akhirat, mereka kata hayati itu adalah kehidupan ke akhirat, bukan dunia. Jadi orang Islam kena syukurlah sebab Allah bagi Quran, Allah hantar Nabi untuk sedarkan kita kehidupan sebenar bukanlah kehidupan dunia. Kehidupan sebenarlah kehidupan akhirat. Yang malangnya orang Islam tapi masih anggap dunia lah kehidupan sebenar, akhirat tak berkisah langsung, akhirat tak usaha langsung, hidup hanya fikir untuk hidup kat dunia saja. Itu lebih malang pada orang kafir. Orang kafir tak ada akhirat, tak apalah, mereka tak usaha nak macam mana. Orang Islam dia tahu ada akhirat, yakin ada akhirat, tapi cara dia usaha untuk dunia seolah tidak ada akhirat bagi dia. Satu hari 24 jam tu tak ada masa langsung untuk agama akhirat. Kesian dia. Okay. Okay, sorry ambil masa lebih sikit. Kita berhenti sini dulu. Kita sambung 2 minggu depan. Sebab minggu depan kita cuti Raya Haji kan. So kita jumpa balik selepas Raya Haji insyaAllah. Apa yang baik pada Allah SWT. Apa yang tak baik daripada kekurangan kelemahan saya, mohon maaf pada tuan-tuan, minta apa pada Allah SWT. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah wa bihamdihi, subhanakallahumma wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma zayyinna bi zinatil Qur'an wa akrim